Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya tak? Kak Noh? Boleh dengar suara? Pertama kali saya buat live ni akan reti sangat ni. Okey. Kita tunggu lagi lebih kurang 2 minit lagi kita mula cakap mana yang ada lah. InsyaAllah. InsyaAllah malam ni kita cuba tengok satu kitab hadis, iaitu kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. InsyaAllah kita tunggu lagi lebih kurang seminit 2 lagi. Amin. Terima kasih Ustazah Zurida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita mula lah. Tak perlu tunggu lama-lama dah. Waktu kita agak tunggu. Hak mana adalah ni. Kita mulakan lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khairi ya karim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini, walaupun secara pertemuan di alam maya. Moga-moga pertemuan kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga insya-Allah apa yang kita usahakan ini menjadi saham untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Baik, insya-Allah malam ini kita akan tengok satu kitab, yakni kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ini kitab hadis. Jadi sebelum kita mulakan kuliah kita, marilah sama-sama kita hadiahkan surah Fatihah pertama sekali kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya kepada pengarang kitab ni, iaitu Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah Al-Azdi radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sya'unillah wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita mula pada
tajuk yang pertama. InsyaAllah kita sama-sama dengar, ataupun saya sama-sama dengar apa kata pengarang kitab ni dalam mukaddimah dia, iaitu kata-kata pendahuluan oleh pengarang kitab, iaitu Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah Al-Azdi radhiyallahu anhu. Qala musannif rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi haqqi hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-khairah minal khalqah. Wa ba'du. Sesungguhnya adalah sehampir-hampir jalan kepada Allah ialah mengetahui hadis dan menghafaznya menurut sebagaimana dituntut oleh hadis itu sendiri. Jadi kata Syekh ni dalam mukadimah dia, hampir jalan untuk hampir kepada Allah, iaitu dengan kita mempelajari ilmu hadis dan kita menghafaz ilmu hadis tersebut seperti mana yang dituntut oleh hadis sendiri. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man adda ila ummati hadithan wahidan yuqimu bihi sunnatan aw yuraddu bihi bid'atun falahul jannah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Man adda ila ummati, barang siapa yang menyampaikan satu hadis kepada umatku, yuqimu bihi sunnatan, untuk menegakkan sunnah, au yuraddu bihi bid'atun, atau menolak bid'ah, falahul jannah, kata Nabi. Dengan menolak bid'ah dengan dia itu, dengan hadis tersebut, maka baginya syurga. Masya Allah. Jadi sesiapa yang mengajarkan hadis kepada orang ramai dan mereka beramal pula dengan hadis tersebut, apa tujuan dia belajar, apa tujuan dia mengajar, iaitu untuk menegakkan sunnah Nabi SAW dan juga untuk menolak bid'ah, bid'ah yang berlaku di dalam kehidupan dalam masyarakat, maka dia mendapat syurga. Tapi hadis ni title dia ataupun dia punya tahap hadis ni adalah hadis dhaif. Walaupun dhaif tetapi boleh kita amalkan. Pasal apa dia kata dhaif? Kerana sedikit sahaja amal yang kita buat dibalas dengan pahala yang banyak. Maka kebanyakan kalau sikit amal buat tapi pahala dia cukup banyak, maka itu dalam kategori hadis yang dhaif. Ala kulli hal, hadis dhaif boleh kita beramal. Baik. Demikianlah banyak didapati hadis-hadis, kata Syekh ni, dalam hadis-hadis yang mengenai hal tersebut, berkenaan dengan pengajian hadis lah. Baik. Memandangkan sangat suka dan kurangnya himmah menghafaz hadis-hadis, sedangkan kitabnya banyak disertai dengan sanad-sanadnya sekali. Jadi banyak hadis-hadis yang dikarang oleh ulama-ulama yang terdahulu, banyak, dan juga disertakan juga dengan sanad-sanad dia. Sanad ni adalah rantaian perawi-perawi hadis. Oleh kerana banyak, kata Syekh ni, maka aku berpendapat untuk maksud tersebut bahawa aku memilih sebuah kitab di antara kitab-kitab hadis yang sahih. Dalam banyak-banyak kitab hadis yang sahih, maka Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Al-Jamrah ni, dia memilih satu kitab yang sahih. Baik, kitab hadis yang sahih. Jadi untuk aku ringkaskan daripadanya beberapa hadis menurut sebanyak mana yang diperlukan dengan ditinggalkan segala sanadnya. Jadi dia karang kitab ni, dia berpandukan kepada satu hadis, satu kitab hadis. Dalam banyak hadis-hadis yang dikarang oleh ulama, maka dia ambil satu kitab hadis dan dia ringkaskan hadis tersebut, kitab hadis tersebut. Apa hadis itu? Kita tengok lagi. Dan dia
tinggalkan sanad-sanad ni, perawi-perawi hadis yang banyak tu daripada siapa, dia tinggalkan, cuma dia ambil perawi yang hampir yang meriwayatkan hadis sahaja. Baik. Dengan ditinggalkan segala sanadnya kecuali perawi hadis yang dimestikan supaya mudah dihafaz dan banyak pula faedahnya. Tujuan dia ringkaskan ni supaya mudah untuk orang-orang yang belajar hadis ni untuk menghafaz. InsyaAllah. Dalam pilihanku, dalam banyak-banyak kitab hadis ni, di antara kitab-kitab hadis sahih ialah kitab Imam Al-Bukhari. Maka Syekh Ibnu Abi Jamrah ni dia pilih untuk meringkaskan kitab Sahih Al-Bukhari. Pasal apa dia pilih yang ni? Kerana lebih sahihnya dan kerana beliau rahimahullahu ta'ala adalah daripada orang-orang saleh yang diperkenankan doanya. Masya Allah. Kita tengok ulama-ulama dulu nah, tawaduknya mereka. Pasal dia pilih kitab ni, kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari ini untuk dijadikan ringkasan. Tak silap dalam hadis tersebut ada lebih kurang 7,300 lebih hadis dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari meletakkan lebih kurang 7,300 lebih. Saya tak ingat jumlah yang tepat, cuma ingat 7,300 lebih lah hadis yang diletakkan dalam kitab Sahih dia oleh Imam Bukhari. Maka Syekh ni dia ringkaskan daripada kitab itu. Baik. Dia pilih beberapa ratus hadis dan diletakkan dalam kitab ni. Pasal apa dia pilih ni? Kerana dia kata beliau yakni Imam Bukhari rahimahullah ta'ala adalah daripada orang-orang saleh yang diperkenankan doanya. Doanya diperkenankan oleh Allah. Beliau berdoa untuk pembaca-pembacanya. Begitu juga Imam Bukhari dia sudah doa kepada orang yang membaca kitab sahih dia. Ditambah pula keterangan dari beberapa orang qadhi yang pernah aku jumpai. Kata Syekh ni, ditambah lagi ada beberapa orang qadhi aku pernah jumpa dengan mereka. Mereka yang mengetahui ilmu hadis dan mengembara untuk menuntut ilmu. Mereka itu menegaskan bahawa tidak dibaca kitab hadisnya dalam masa kesulitan. Ramai enggak daripada qadhi-qadhi yang dijumpa, yang Syekh ni jumpa, Syekh pengarang kitab ni jumpa. Dia kata, siapa yang membaca kitab Sahih Bukhari sama ada di dalam kesulitan, semasa dia dalam keadaan kesulitan, dalam kepayahan, melainkan dilepaskan, mana kata Allah Ta'ala akan lepaskan dia daripada kesulitan. Dan tidaklah tenggelam sampan yang dibawa belayar bersamanya. Kalau dibawa kitab Sahih Bukhari dalam sampan, maka sampan tersebut insya-Allah selamat, tidak akan tenggelam. Begitu juga ada ulama-ulama yang lain kata kalau berada di dalam rumah, insya-Allah rumah itu selamat. Jadi semolek-moleknya kita kena ada juga satu kitab hadis. Sekurang kita belilah kitab Sahih Bukhari, kita rajin baca, bukan setakat kita letak dalam rumah. Moga-moga rumah kita mendapat berkat. Baik. Maka ingatlah aku memperolehi segala berkat di samping berkat hadis untuk pembersih segala karat daki dalam hati. Semoga dengan kurniaan Allah dibuka dari yang tertutupnya dan terangkat pula tekanan hawa nafsu yang sangat banyak berkumpul padanya. Seterusnya dengan menyampaikan segala hadis yang mulia itu akan terpeliharalah dari tenggelam dalam lautan bid'ah dan dosa. Dengan kita banyak belajar hadis ini, kita akan terhindar daripada perkara-perkara bid'ah dan juga perkara-perkara dosa. Setelah sempurna penyusunannya sebagaimana yang ditaufikkan Allah, maka dihitungkan jumlah semuanya, iaitu sebanyak 294 hadis. Jadi Syekh ni dia karang-karang dia ambil daripada kitab Sahih Bukhari, dia masuk dalam kitab dia. Setelah habis semua, rupanya ada lebih kurang 294 hadis dalam kitab ni, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni. Permulaannya yang mana dimulakan, Syekh ni dia letakkan hadis yang pertama dalam kitab hadis ni adalah hadis mengenai wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam babu badil wahyi, bab permulaan wahyu. Maka Syekh ni dia ambil hadis ni dulu, dia letak dalam kitab ni. Dan akhirnya
kemasukan ahli syurga ke dalam syurga. Dan hadis yang terakhir yang diletakkan oleh Syekh ni dalam kitab ni, iaitu hadis berkenaan dengan ahli syurga masuk ke dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Moga-moga kita ni menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan kita ni banyak dosa yang banyak, selalu melakukan maksiat, dosa. Moga-moga Allah taala ampunkan dosa kita. Baik, tambah-tambah pula dalam keadaan kita dalam di akhir zaman fitnah. Kita dah hari ni kita belajar pun secara alam maya kan, tak boleh bersemuka kan, cukup banyak fitnah hari ni dengan COVID-19 ni. Sekarang ni telah pun masuk dalam rumah-rumah kita COVID-19. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah lindung kita daripada fitnah ni insya-Allah, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala angkat wabak ini daripada muka bumi ni dan menyelamatkan kita daripada wabak ini. Ala kulli hal semua ini adalah ujian daripada Allah taala. Kerana apa? Kerana dunia ini, kata ulama, dunia ini adalah tempat ibadah dan dunia ini juga tempat musibah. Maka musibah hari ini dia mari kepada kita seperti banjir. Fitnah tu seperti banjir. Kita tak boleh nak halang dia. Kita tak boleh nak tahan nak apa? Kita tak boleh nak tahan fitnah tadi ni ataupun ujian Allah Subhanahu wa taala, dia mari seperti air banjir. Kalau kita tahan, kita akan hanyut bersama dengan banjir tersebut. Tapi nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana? Kita kena elakkan diri kita daripada terkena fitnah tersebut. Itulah cara kita di akhir zaman. Baik. Sambung lagi. Permulaannya adalah hadis mengenai wahyu pertama kepada Rasulullah dan akhirnya kemasukan ahli syurga ke dalam syurga serta kurniaan Allah ke atas mereka dengan redanya yang kekal. Aku namakan susunan ini Jam'u an-nihayah fi bad'il khairi wa ghayah, dan aku tidak bezakan di antara segala hadis itu dengan mengadakan bab. Jadi Syekh ni dia tak buat bab-bab dalam hadis ni, dia cuma masuk saja hadis. Dengan harapan semoga Allah sempurnakan bagiku dan setiap orang yang membaca atau mendengarnya memperolehi permulaan kebaikan serta kesudahannya. Demikianlah maka kami memohon kepada Allah yang pemurah, Tuhan Rabbul Arsh Azim, supaya ia jadikan dia pembersih bagi hati kami dan penyembuh bagi penyakit agama kami semata-mata dengan limpah kurnianya, tiada Tuhan selainnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Habis mukaddimah daripada pengarang ni. InsyaAllah kita tengok satu hadis. Kalau dan habis malam ni hadis ni, kita berhabis. Kalau tak dan, kita sambung di lain waktu pula, sebab agak panjang juga hadis yang pertama ni. Baik, masa ni pun dah pukul 8 dekat 8.30 dah. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama, permulaan turunnya wahyu. Babu bad'il wahyi, permulaan turunnya wahyu. Baik, kita pernah dengar dah sebelum ni berkenaan bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah hari ini atau malam ni kita tengok hadis yang menceritakan bagaimana turunnya wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilahi qala haddatsana an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naum fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala' وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء
فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال ذملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. Baik, hadis ini panjang sikit berkenaan dengan permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok terjemahan dia. Saya cuma baca apa yang ada dalam ni, tak erti nak hurai panjang-panjang. Baik. Daripada Aisyah Ummul Mukmin radhiyallahu anha dikhabarkan bahawasanya ia telah berkata. Jadi Sayyidatina Aisyah berkata, permulaan wahyu yang dimulakan dengan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang benar di dalam tidur. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, ya, Rasulullah sering kali bermimpi, mimpi yang benar. Ada pendapat ulama mengatakan mimpi yang benar itu lagu mana? Setiap kali bila Rasulullah bermimpi satu perkara, akan berlaku perkara tersebut di kemudian hari. Mana kata Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah nak lantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasul, Allah taala dah perlihatkanlah dalam tidur. Allah taala bagi wahyu secara kata-kata secara dalam tidur ni. Supaya bila Rasulullah terima wahyu yang secara nyata ni, maka Rasulullah boleh menanggung dia. Wahyu ni berat.
Berat wahyu ni. Baik, jadi Rasulullah sering bermimpi. Maka ulama-ulama berpendapat bahawa umur Nabi SAW tu ketika Nabi setelah beruzlah ataupun bertahannus di dalam Gua Hira ketika usia Nabi lebih kurang 35 tahun. Makna kata lebih kurang 5 ataupun 6 tahun Nabi berulang alik. Itu satu pendapat lah. Berulang alik daripada rumah dia ke Jabal Nur, iaitu ke Bukit Cahaya di Mekah. Berulang alik lebih kurang 5 tahun naik turun untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah umur Nabi 40 barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Nanti kita tengok. Baik. Jadi kata Sayyidatina Aisyah, maka tiadalah junjungan bermimpi satu mimpi melainkan datanglah mimpi itu seperti cahaya subuh. Jadi mimpi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi itu iaitu seperti cahaya subuh. Kemudian lepas tu kemudian disukakan kepadanya untuk berkhalwat, yakni berasingan diri. Lepas tu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Taala dah bagi clue, bagi wahyu secara melalui mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun rasa tak seronoklah duduk dengan orang ramai. Dalam keadaan zaman jahilah hari tu di zaman tu dengan judinya, dengan maksiat, dengan zina, dengan minum arak dan berbagai-bagai, Nabi cukup benci dengan kehidupan kotor itu. Nabi benci, maka Nabi lama kelamaan selepas umur Nabi lebih menjangkau usia 40 tahun, Nabi mula naik. Nabi mula suka untuk berkhalwat, yakni berasing diri. Di mana wa kana yakhlu bi ghar Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwat ataupun berasing diri di Gua Hira. Fayatahannasu fihi. Maka Rasulullah bertahannus di dalam Gua Hira. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih Gua Hira? Sedangkan boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beruzlah ataupun nak berkhalwat di dalam rumah dia. Seperti mana yang dibuat oleh ulama-ulama tasawuf. Pasal Rasulullah naik di atas gunung, naik di atas bukit Jabal Nur. Di dalam Jabal Nur ada satu gua namanya Gua Hira. Nabi naik bukan dekat, lebih kurang daripada rumah Nabi kota ni ke Jabal Nur itu lebih kurang 3 batu. 3 batu berapa banyak per kilo tu lah. Lepas tu nak naik pula ke atas tu tinggi, bukan ada jalan, tapi Rasulullah redah naik di atas bukit tersebut dan bertahannus atau berkhalwat di dalam Gua Hira selama beberapa lama. Ada pendapat mengatakan lebih kurang 5 tahun, dan pendapat yang sahih lebih kurang kita kata 6 bulan kot. Nabi berulang alik daripada Gua Hira, daripada rumah dia ke Gua Hira. Kenapa Rasulullah SAW naik ke tempat yang tinggi, sedangkan Rasulullah boleh juga untuk berkhalwat di dalam rumah dia ataupun di hujung kampung dan sebagainya. Itulah rahsia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas gunung. Mengikut para ulama hadis, ulama tasawuf, kerana tempat yang tinggi itu adalah tempat yang subur. Tempat yang subur, tempat yang tinggi itu. Contoh kita kata kalau kita tanaman tempat tinggi atas bukit ni dia subur. Contoh kita kata di Cameron Highland, tanam apa pun jadi insya-Allah. Strawberry, strawberry lah dengan cabai, macam-macam tanaman di atas Cameron tu. Mana kata udara dia dan juga tanah dia subur. Maka dengan sebab itulah kata ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih tempat yang tinggi di dalam gua di atas bukit kerana untuk menyuburkan, mudah untuk mendekatkan diri, untuk menyuburkan hati dan juga nurani kerohanian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun kalau kita rasa nak beruzlah lagu tu, bila masuk dalam bukit, moga-moga kita boleh menghampirkan diri kita kepada Allah seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dekat tu, jauh. Rasulullah naik turun untuk menyampaikan Islam kepada kita.
Masya-Allah, perik jarih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita kenanglah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita dan dalam keluarga kita dan dalam masyarakat kita. Baik, sambung lagi. Wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi, dan adalah baginda berkhalwat di gua Hira, maka dia bertahannus di dalamnya. Wa huwa ta'abbudul layali, yaitu beribadat beberapa malam zawatil adad, makna kata beberapa malam lah. Qabla an yanzila ila alihi, sebelum ia kembali kepada ahlinya. Wa yatazawwadu lizalik, dan berbekal dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama mengatakan bila habis bekalan Rasulullah turun balik ke rumah, dia ambil bekal, iaitu berupa roti dan juga kismis atau buah anggur yang kering, kata ulama. Ambil tu, selesai, naik pula. Berulang alik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Gua Hira. Kadang-kadang Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah dihantar. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun. Begitulah rutin kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang alik daripada rumah naik ke Gua Hira. Kalau kita fikir-fikir, tengok kita kerabat Gunung Baling yang itu pun dalam keadaan waktu subuh, Masya-Allah, tak larat habis diri dah. Masya-Allah, tak larat sungguh nak naik kerabat gunung tu, kita muda lagi. Kerabat Gunung Baling tengah di waktu tengah-tengah malam. Bagaimanakah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kerabat ke Gua Hira tadi ni semata-mata untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Seorang diri. Baik. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian ia kembali kepada Khadijah. Fayatazawwadu limisliha, dan dia berbekal seperti umpamanya. Maka lepas habis bekalan Rasulullah turun balik ke rumah, maka dia ambil bekalan, maka dia naik balik ke Gua Hira. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira, sehingga datang kepadanya kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan Rasulullah dalam itu berada dalam Gua Hira. Rasulullah beribadah, dikata dalam ni. Rasulullah kata dia beribadah. Wa huwa ta'abbudul layali, Rasulullah beribadah di dalam Gua Hira. Apakah ibadah Rasulullah dalam semasa itu? Sedangkan sembahyang tak difardukan lagi, puasa pun tak difardukan lagi. Jadi ulama-ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di dalam gua itu, iaitu dengan cara Rasulullah memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Rasulullah duduk dalam tu bukan semayang pun duduk memikirkan kejadian-kejadian Allah, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Ada pendapat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir. Ada pendapat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah seperti mana ibadah nabi-nabi terdahulu, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi itu ibadah Rasulullah, bukannya semayang tahajud dan sebagainya, tak. Bukannya semayang. Semayang apa? Semayang seperti mana yang kita semayang. Pasal apa? Semayang yang kita buat hari ini belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Jadi Rasulullah beribadah dengan memikirkan kejadian-kejadian Allah. Ada pendapat mengatakan dengan berzikrullah. Ada pendapat dengan mengatakan beribadah dengan ibadah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik. Faja'ahul malaku faqal iqra. Ketika mana Rasulullah sedang beruzlah, sedang beribadah, tiba-tiba datang kepada Rasulullah malaikat. Faqala iqra, datangnya malaikat Jibril, maka dia berkata iqra, bacalah. Dia peluk Nabi dalam peluk yang bersungguh-sungguh, sehingga dikatakan Nabi rasa lemah. Rasulullah rasa macam nak hilang nyawa. Tu dia. Qala ma ana biqari. Maka Rasulullah jawab, lepas dia baca, lepas dia kata iqra, dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita kata wahyu ni cukup berat.
Wahyu ni berat untuk menerima dia. Sehingga ada ulama-ulama mengatakan orang-orang yang menerima malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar pun bukan calang-calang manusia, kerana Lailatul Qadar ni adalah, kita kata siapa yang menerima malam Lailatul Qadar dapat malam Lailatul Qadar boleh jadi pingsan. Boleh pingsan kiranya jasad dia tak tahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terima wahyu ni dalam keadaan yang cukup ni. Cukup, kita kata cukup berat. Baik. Jibril mari peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang cukup kuat. Qala ma ana biqari'in, maka Rasulullah menjawab, aku tidak tahu, aku tidak boleh membaca, kata Rasulullah. Qala fa akhazani fa ghattani hatta balagha minnil jahda, maka dia mengambil aku dan menutup aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peluk dia hatta balagha minnil jahda, sehingga sampai kepada aku akan kesungguhan, sungguh-sungguh. Jibril peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa arsalani, kemudian ia lepaskan aku. Faqala iqra, maka Jibril berkata kepada Rasulullah, bacalah. Qultu ma ana biqari, maka Rasulullah menjawab, aku tidak tahu membaca. Fa akhazani fa ghattani as-saniyah, maka dia memelukku kali yang kedua, hatta balagha minnil jahda, hingga sampai kepada aku ni kesungguhan, maksudnya sungguh-sungguh Jibril memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa akhazani fa ghattani salisah. Kali ketiga Jibril peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa arsalani, kemudian dia lepaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika itu Jibril terus baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kali ketiga. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. 3 ayat dalam hadis ini disebut 3, dalam riwayat yang lain mengatakan 5 ayat sampai iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai tang tu dalam hadis yang dalam riwayat yang lain. 5 ayat. Dalam hadis ini disebut 3 ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Jibril alaihi salam. Maka apa tujuan dia, hikmah Jibril peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu yang pertama ni? Jadi itulah seorang guru tadi ni dia kena ambil, nak cerita tentang ambil beratnya dia kepada terhadap anak murid dia. Tengok ambil perhatian dan ambil berat terhadap pelajar-pelajar ataupun kepada anak-anak pelajar, kepada anak murid. Bila mana kita seorang guru tadi ni mengajar kepada anak-anak murid. Baik. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembalilah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarjufu fuaduhu, gementar hatinya. Rasulullah balik ke rumah dalam keadaan gementar hati dia, takut sungguh-sungguh dengan apa yang telah berlaku kepada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ala Khadijah binti Khalid, maka Rasulullah pun masuk dalam rumah, bertemu dengan Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha. Faqala zammiluni, Rasulullah perintahkan Sayyidatina Khadijah supaya menyelimutkan dia, selimutkan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-ra', maka mereka pun menyelimutkannya, iaitu ahli keluarga Rasulullah, hatta zahaba anhu ar-ra', sehingga hilang rasa ketakutan. Mana kita takut, gemetar. Macam mana keadaan Rasulullah dapat terima wahyu yang pertama tadi, dalam keadaan takut yang teramat sangat. Macam mana keadaan Rasulullah turun daripada Gua Hira yang balik ke rumah dalam keadaan yang kita takut, dalam keadaan gemetar tadi ni. Baik. Maka bila sampai di rumah, Rasulullah perintahkan Khadijah untuk menyelimutkan baginda. Maka sehinggalah hilang rasa ketakutan. Faqala li Khadijah, maka Rasulullah pun berkata kepada Khadijah, wa akhbaraha al-khabara, maka dia menceritakan akan khabar, akan peristiwa
yang telah berlaku kepada diri baginda. Laqad khasyitu ala nafsi, dia kata aku takut ke atas diriku. Faqalat lahu Khadijah, maka Sayyidatina Khadijah pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peranan seorang isteri, memberi semangat kepada suami bila mana suami dalam keadaan dalam keadaan takut ataupun dalam keadaan khawatir, dalam keadaan bermasalah dan sebagainya, dia bagi semangat. Kata Khadijah, kalla wallahi ma yukhzika Allah, tidak sekali-kali demi Allah, Allah tidak akan menghina engkau ya Rasulullah suamiku selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim, kerana engkau itu orang yang menyambung silaturahim, orang yang banyak menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, dan orang yang menanggung bebanan orang lain. Wa taksibul ma'dum, dan berusaha mencari kepada orang yang tidak ada, memberi pertolongan kepada orang. Wa taqrib dhaif, dan menjamu tetamu ataupun memuliakan tetamu. Wa tu'inu 'ala nawaib, dan kamu membantu kepada orang yang ke atas orang yang lain untuk menolak bala. Baik, fantalaqat, maka tu kata-kata semangat yang diberikan oleh Sayyidatina Khadijah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, pukul 8.48 nak masuk insya-Allah ni. Nak berhenti sekat ni ke kita nak berhabis sikit. Baik, sikit gini. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad. Maka pergilah Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berjumpa dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Ibn Ammi Khadijah, iaitu siapa dia Waraqah bin Naufal ni, iaitu sepupu kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebab apa? Waraqah bin Naufal ni seorang yang cukup alim, orang yang cukup alim di dalam kitab Injil. Baik, alim sungguh-sungguh dia, dan dia tu beragama Nasrani. Baik, wa kana imra'an, adalah dia kata Waraqah bin Naufal ni adalah seorang qad tanassara fil jahiliyah, dia ni merupakan seorang yang beragama Nasrani di zaman jahiliyah. Jadi dia menganut agama Nasrani. Tapi masa tu tak agama Nasrani yang benar lah, bukan Kristian hari ni. Tu zaman tu. Baik. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan Waraqah bin Naufal ni dia ni menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Dia mahir dalam bahasa Ibrani. Dia boleh menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Dia orang yang alim, mana dia tahu dah tentang kitab Injil, kitab Taurat dan sebagainya. Fayaktubu minal Injil, maka dia menulis daripada kitab Injil bil Ibraniyah, di dalam bahasa Ibrani. Jadi kitab Injil ni asal ada dalam bahasa Syriani tu. Syriani. Dan dia tulis balik kitab Injil tu ke dalam bahasa Ibrani. Masya-Allah ayaktuba, apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia menulis. Wa kana syaikhan kabiran. Dia adalah seorang orang yang terlalu tua dah. Qad amiya, yang telah menjadi buta. Oleh kerana dia terlalu tua, maka dia menjadi buta. Faqalat lahu Khadijah, maka berkatalah Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ni seorang yang beragama Nasrani, yang mana dia ni cukup alim lah di dalam kitab Injil, dalam kitab Samawi, dalam kitab Taurat. Maka dia berkata, ya ibna ammi, wahai ibnu ammi, wahai sepupuku, isma' min ibni akhik, dengarlah daripada anak saudara kau. Faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi, maza tara. Maka Waraqah pun tanya kepada Rasulullah, wahai anak saudaraku, apa yang kamu nampak, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan apa yang berlaku kepada dirinya. Ma ra'a, apa yang dia lihat. Faqala lahu Waraqah, maka apa jawab Waraqah?
Nak cerita kata Waraqah ni seorang yang kita kata seorang yang alim yang tidak menyembunyikan ilmu dia. Itulah peranan seorang alim. Dia tidak menyembunyikan ilmu dia. Maka dia kena sampaikan kepada orang apa yang dia perolehi. Baik. Apa kata Waraqah? Hazan namus. Ini adalah namus. Namus itu adalah nama bagi malaikat Jibril. Allazi nazzalallahu ala Musa, yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ni namus ni. Ni adalah namus kata Waraqah, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dia pernah turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam satu ketika dahulu. Maka ya laitani, kata Waraqah, ya laitani, sekiranya aku ni fiha jaza'an, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Dia kata alangkah baiknya sekiranya aku ni masih lagi muda remaja, kata Waraqah. Moga-moga aku ni boleh hidup idh yukhrijuka qaumuk, ketika kaum keluarkan kau daripada kota Mekah ni. Jadi dah tahulah, Waraqah bin Nawfal dah tahulah kamu ni bukan calang-calang manusia, kamu akan dilantik menjadi Nabi SAW, dan suatu hari nanti kamu akan dihalau oleh kaummu, akan dihalau oleh kaummu daripada kampung halaman. Kata Waraqah, alangkah baiknya sekiranya aku masih muda, aku akan mempertahankan dirimu. Aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang sungguh-sungguh. Tapi apakan daya, walaupun dia seorang yang tua, maka dia memberi khidmat kepada Nabi SAW di dalam mempertahankan Islam. Jadi kalau kita ni, jadi kalau nak mempertahankan Islam, tak kira tua ke, tak kira muda ke, kena ada semangat untuk mempertahankan Islam. Jadi apa yang sikap yang ditunjukkan oleh Waraqah bin Nawfal, jadi walaupun dia seorang yang buta, walaupun dia seorang yang telah pun tua, menjangkau usia yang cukup tua, tetapi dia mengharapkan, kalaulah aku hidup lagi semasa itu, aku akan mempertahankan dirimu ya wahai Rasulullah, dengan pertolongan yang sungguh-sungguh aku akan tolong. Tapi kalau kita tak apalah, mu cari rolling lah dia, aku tua dah, aku tak agak dah. Tu dia. Tu jawapan kalau kita, jawapan yang kalau ada orang bertanya seperkara kepada kita, jawapan tak apalah, mu cari rolling lah. Aku ni pun tak agak sangat dah, aku tak agak dah, jadi beri rolling lah, tolong mu sebagainya. Aku perbuta pula, aku kan boleh tolong apa. Habis aku boleh berpandangan lah, tak. Tapi jawapan yang diberi oleh Waraqah, kalaulah aku hidup di masa tu, aku akan tolong kamu akan dengan pertolongan yang sungguh-sungguh. Baik. Summa lam yanshab Waraqah. Tentang mana tadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, awa mukhrijiyahum, adakah mereka akan mengusir aku? Adakah mereka akan mengeluarkan aku daripada kampung halaman? Kita tengok dulu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah dilantik menjadi Rasul, Rasulullah adalah orang yang digelar Al-Amin. Digelar Al-Amin oleh penduduk-penduduk Mekah ketika itu. Pembesar-pembesar Mekah menggelarkan dia dengan Al-Amin, orang yang boleh dipercayai. Jadi dia kata kalau suatu perkara yang disampaikan oleh Muhammad, kami takkan tolak. Pasal apa? Dia seorang yang benar. Apa yang dibawa oleh Muhammad, dia adalah yang benar, kami tak boleh. Sehingga mereka gelarkan dia dengan Al-Amin. Tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Rasul, gelaran Al-Amin yang mereka berikan itu, mereka sendiri cabut. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, mereka tentang sehabis-habisnya. Maka tentang sehabis-habisnya apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi sewaktu ketika dulu, mereka yang menggelarkan Rasulullah, orang yang benar. Baik, wallah subhanahu wa ta'ala. Qala na'am, berkatalah Waraqah bin Nawfal, ya lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa 'udiya. Tidak datang seorang lelaki pun seperti apa yang kau bawa ni, melainkan dia akan dimusuhi.
Wa in yudrikni, jika aku sempat bersama dengan kau pada hari itu esok ni, hari yang mana kau akan berdakwah tu ni, membawa agama Islam ni, ansurka nasran muazzara, aku akan bantu engkau dengan pertolongan yang bersungguh-sungguh. Summa lam yanshak, kemudian tidak beberapa lama, Waraqatu an tuwfiya, kemudian tidak beberapa lama Waraqah pun meninggal dunia. Wa fataral wahya, maka terputuslah wahyu. Ada pendapat mengatakan 4 bulan, ada pendapat mengatakan 40 hari, ada mengatakan 4 tahun, ada pendapat mengatakan 6 tahun wahyu itu terputus. InsyaAllah kita sambung lagi lah berkenaan dengan hadis ini, kerana masa pun telah masuk waktu insyaAllah. InsyaAllah saya tak reti nak berkongsi dengan ni. Setakat itulah kemampuan yang boleh saya kongsikan kepada semua. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang buruk dan yang lemah itu daripada lemahnya diri dan nafsu saya. Wallah Subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.